Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Muhammad Rais Afiza bin Seli Al-Ghazali akan membentangkan tajuk berkaitan dengan isu serta cabaran dalam melaksanakan pendidikan pemulihan di Malaysia. Isi kandungan yang ada di dalam pembentangan saya ialah yang pertama ialah definisi. Yang kedua, latar belakang program pemulihan khas. Yang ketiga, isu-isu dalam pelaksanaan pendidikan pemulihan. Yang keempat ialah cabaran pelaksanaan pendidikan pemulihan. Yang kelima, cadangan penambahbaikan. Yang keenam, kesimpulan, dan yang ketujuh ialah rujukan. Definisi pendidikan pemulihan iaitu program bantuan khas untuk murid yang lambat menguasai 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi pendidikan pemulihan ini diwujudkan khususnya untuk murid yang menghadapi kesukaran dalam 3M yang saya cakap tadi. Jadi program ini dapat memastikan bahawasanya murid yang ketinggalan ini tidak terus tercicir daripada pelajaran biasa. Sebagai contoh, murid tahun 2 masih tidak mengenal huruf atau tidak boleh menulis dengan mudah. Jadi dengan adanya bantuan pemulihan khas ni, murid tersebut dapat belajar dan dapat dibimbing untuk terus berjaya. Yang kedua ialah pengajaran tambahan menggunakan kaedah mudah dan berperingkat. Jadi teknik-teknik yang mengajar dalam pemulihan ini lebih ringkas, langkah demi langkah dan mengikut urutan kemahiran. Jadi guru telah menggunakan bahan bantu mengajar yang lebih praktikal ataupun mudah difahami. Jadi pendekatan ini dapat membantu murid untuk membina keyakinan kerana mereka belajar daripada tahap paling asas hinggalah kepada tahap sederhana dan sukar. Sebagai contoh, guru ni boleh mengajar dengan membaca melalui fonik ataupun bunyi dengan huruf bunyi. Bermula daripada huruf bunyi, kemudiannya menggunakan suku kata dan perkataan. Yang ketiga ialah fokus individu mengikut tahap dan kemampuan murid. Jadi setiap murid ni mempunyai tahap kemahiran yang berbeza-beza. Jadi guru ni perlu memberi perhatian secara lebih personal ataupun lebih sepenuhnya kepada murid tu antara satu sama lain. Jadi aktiviti pembelajaran disusun mengikut kelemahan dan kekuatan murid tersebut, bukan sahaja secara umum. Jadi murid ni diberi masa, latihan dan bimbingan yang sesuai dengan keupayaan masing-masing. Yang keempat ialah tujuan utama, iaitu membantu murid capai tahap minimum dan kembali ke arus perdana dengan yakin. Jadi matlamat akhir pendidikan pemulihan ini ialah memastikan murid dapat menguasai kemahiran asas yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran biasa. Selepas itu dapat mencapai tahap minimum iaitu murid akan kembali ke kelas biasa bersama rakan sebaya mereka. Jadi program ini bukan untuk mengasingkan tetapi untuk menyediakan sokongan sementara. Okey, seterusnya ialah latar belakang program pemulihan. Yang pertama ialah dasar dan penubuhan. Jadi program ini bermula secara rasmi pada tahun 1960-an iaitu melalui KPM. Jadi program ini diwujudkan kerana ramai murid pada masa itu gagal dalam menguasai asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi kerajaan ini mengambil langkah yang saintifik ataupun langkah yang terbaik untuk menyediakan bantuan khusus supaya murid yang lemah ni tidak tercicir. Sebagai contoh, sekolah-sekolah mula membuka kelas pemulihan khas untuk mengumpulkan murid yang lemah dan memberikan mereka bimbingan tambahan. Kesannya dengan adanya program ini, sistem pendidikan menjadi lebih teratur dan tersusun dalam membantu murid lemah mengikut keperluan mereka. Yang kedua ialah struktur pelaksanaan. Jadi program ini dilaksanakan oleh guru terlatih pemulihan khas iaitu guru yang telah diberikan kepercayaan daripada guru besar itu sendiri. Jadi guru yang mengendalikan program ini diberi latihan khusus tentang cara mengajar murid yang lambat belajar, termasuk teknik, strategi dan pendekatan yang sesuai. Sebagai contoh, guru mengikuti kursus seperti CJ atau Diploma Pendidikan Pemulihan untuk meningkatkan kemahiran mengajar murid pemulihan. Kesannya guru lebih mahir dan terlatih. Bantuan yang diberikan menjadi lebih profesional dan berkesan untuk murid. Yang ketiga ialah kaedah pengajaran. Jadi kaedah pengajaran ni menggunakan pendekatan individu dan berperingkat.
Murid belajar mengikut tahap masing-masing, bermula daripada kemahiran yang paling asas dan naik sedikit demi sedikit, dan bukan daripada kumpulan yang besar yang bergerak pada tahap yang sama. Sebagai contoh, dalam aspek membaca, murid diajar untuk mengenali ataupun untuk mengenali bunyi huruf terlebih dahulu, kemudian suku kata, perkataan dan akhirnya ayat melalui kaedah fonik langkah demi langkah. Kesannya, pendekatan ini membantu murid menguasai kemahiran dengan lebih cepat, tersusun dan tidak terbeban. Yang keempat ialah penguasaan, iaitu penilaian penguasaan. Iaitu penilaian ini berterusan digunakan untuk menentukan kemajuan murid itu daripada satu masa ke satu masa lain. Jadi guru perlu menilai murid sebelum intervensi untuk mengenal pasti tahap pencapaian murid, semasa intervensi untuk melihat perkembangan, dan selepas intervensi untuk mengukur keberhasilan daripada program ini. Sebagai contoh, saringan seperti Linus telah digunakan untuk menguji murid dalam literasi dan numerasi bagi mengetahui sama ada murid itu sudah mencapai tahap minimum untuk terus berada di arus perdana. Kesannya, penilaian ini dapat membantu guru dalam merancang intervensi yang lebih tepat dan memastikan murid mendapat bantuan yang sesuai dengan kelemahan mereka. Okey, seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan isu-isu dalam pelaksanaan pendidikan pemulihan. Okey, isu yang pertama ialah pengenalpastian dan pencalonan murid. Yang pertama ialah proses saringan tidak menyeluruh. Jadi tidak semua murid ini disaring dengan kaedah yang sistematik. Disebabkan jumlah murid yang ramai dan masa yang terhad, ada murid yang sepatutnya perlu disaring tidak dikenal pasti, kerana guru hanya mampu memberi perhatian kepada murid yang betul-betul kelihatan sangat lemah. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah besar ataupun di sekolah bandar, guru hanya mengesah murid yang jelas tidak boleh membaca, tetapi murid yang kurang lemah ataupun lebih dikenali sebagai sederhana lemah terlepas pandang oleh guru itu sendiri. Kesannya, murid tersebut tidak menerima intervensi awal dan akhirnya semakin ketinggalan dalam pembelajaran. Yang kedua ialah kekeliruan antara masalah pembelajaran dan lambat belajar. Jadi guru kurang mahir dalam membezakan murid pemulihan dengan murid berkeperluan khas. Tanpa pengetahuan yang jelas ataupun kemahiran yang terbaik, guru mungkin mencalonkan murid dengan masalah pembelajaran seperti disleksia ke dalam kelas pemulihan biasa, sedangkan mereka memerlukan sokongan khusus seperti sebagai contohnya, seorang murid disleksia dimasukkan ke kelas pemulihan umum kerana disangka hanya lambat membaca. Kesannya, intervensi ini menjadi tidak sesuai. Kemudiannya, murid tersebut akan perlahan ataupun semakin kurang mendapat perhatian ataupun kurang mendapat kefahaman ketika guru itu mengajar, dan murid terus gagal menguasai kemahiran asas. Seterusnya, yang ketiga ialah stigma dan penolakan ibu bapa. Jadi, pada masa kini, ada ibu bapa yang enggan anaknya dinilai atau dimasukkan ke kelas pemulihan khas. Kenapa? Mereka khawatir ataupun mereka bimbang anak mereka dilabel sebagai lemah ataupun bermasalah. Lalu mereka khawatir anak mereka dilabel lemah ataupun bermasalah, lalu menolak pencalonan walaupun anak mereka sangat-sangat memerlukan bantuan tersebut. Sebagai contoh, ibu bapa menolak surat pencalonan kelas pemulihan yang diberikan oleh guru bimbingan pemulihan kerana mereka bimbang pandangan terhadap masyarakat dan rakan sebaya anak-anak mereka. Kesannya, anak kekal dalam kelas biasa tanpa sokongan tambahan dan terus ketinggalan dalam asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Yang keempat ialah kurang instrumen standard. Jadi penilaian berbeza mengikut sekolah. Setiap sekolah ini menggunakan kaedah saringan yang tidak sama, menyebabkan keputusan tidak konsisten dan sukar menentukan murid yang benar-benar layak untuk masuk ke program pemulihan. Sebagai contoh, sekolah A ini menggunakan ujian bertulis untuk menentukan sama ada murid tersebut
perlu masuk atau tidak. Manakala sekolah B hanya menilai melalui pemerhatian sahaja. Ada pemerhatian sahaja melalui pemerhatian daripada guru-guru kelas tersebut. Jadi kesannya pencalonan murid ini menjadi tidak tepat dan boleh menjejaskan keadilan dalam pemilihan dan membuatkan murid yang memerlukan kelas pemilihan ini tidak mampu masuk ke kelas tersebut. Seterusnya, isu yang kedua ialah intervensi awal murid. Iaitu yang pertama, intervensi bermula terlambat. Iaitu murid hanya dikesan pada tahun 2 atau 3. Jadi intervensi yang lambat ini menyebabkan murid menghadapi kesukaran untuk mengajar silibus yang semakin meningkat ini. Apabila murid hanya dikesan pada waktu yang lewat, mereka sudah ketinggalan dalam asas seperti membaca, menulis ataupun mengira, menyebabkan guru perlu bekerja lebih keras untuk mengejar kelemahan yang telah lama terbentuk. Sebagai contoh, murid tahun 3 masih belum menguasai huruf vokal. Contohnya, sering keliru antara A, E, I, O, U, sehinggakan sukar untuk membaca perkataan yang sederhana. Kesannya, risiko murid tercicir dari pembelajaran meningkat kerana asas yang lemah mempengaruhi semua mata pelajaran yang lain. Yang kedua ialah kekurangan masa pengajaran yang terlalu singkat. Jadi, jadual pemilihan yang terlalu singkat. Murid hanya mendapat 1 hingga 2 sesi pemilihan pada waktu seminggu sahaja dalam masa seminggu. Jadi, setiap sesi pula hanya 30 hingga 60 minit. Jadi, tempoh yang singkat ini tidak mencukupi untuk mengulang, mempraktikkan dan mengukuhkan kemahiran yang ada pada diri murid tersebut. Kurangnya latihan lanjutan menyebabkan pembelajaran tidak berterusan dan murid mudah lupa apa yang telah diajar. Sebagai contoh, dalam sesi pembelajaran, murid hanya sempat mengenal huruf dan menyebutnya sebanyak sekali ataupun 2 kali, tanpa masa untuk menulis, membaca perkataan ataupun latihan di rumah. Kesannya, kemajuan murid sangat perlahan dan motivasi belajar telah menurun kerana mereka gagal dalam melihat peningkatan yang lebih ketara. Yang ketiga pula ialah keterlibatan daripada ibu bapa. Jadi latihan di rumah tidak dapat diteruskan kerana ibu bapa tidak memberi perhatian penuh kepada anak-anak mereka. Jadi intervensi di sekolah sahaja tidak mencukupi untuk menguatkan kemahiran murid. Tanpa sokongan daripada keluarga, murid tidak dapat mengulang atau mengaplikasikan apa yang dipelajari. Penlibatan ibu bapa dalam membaca bersama atau memberi latihan tambahan sangat penting untuk memastikan kemahiran murid kukuh dan berterusan. Sebagai contoh, murid hanya membaca buku di sekolah tetapi tidak dibiasakan dengan membaca di rumah, menyebabkan murid cepat lupa huruf dan perkataan yang telah diajar. Kesannya, kemahiran asas tidak kukuh dan mudah hilang dapat meningkatkan risiko mereka ketinggalan dalam pembelajaran. Yang keempat ialah kekurangan bahan intervensi. Jadi, sesetengah sekolah ni tiada bahan bantuan mengajar khas untuk guru pemilihan. Jadi, guru terpaksa bergantung kepada buku teks biasa yang tidak sesuai dengan tahap murid yang lemah. Jadi, tanpa bahan bantuan mengajar yang menarik dan interaksi seperti kad imbas, bahan fonik atau manipulatif numerasi, sesi pemilihan menjadi kurang berkesan. Jadi, murid mungkin cepat bosan dan kurang fokus kepada pembelajaran yang tidak menyeronokkan. Sebagai contoh, tiada kad imbas untuk fonik, bahan manipulatif untuk matematik ataupun buku cerita tahap awal. Guru hanya mengajar dari buku teks yang terlalu sukar ataupun terlalu umum. Kesannya, sesi pengajaran kurang menarik dan tidak efektif, menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran asas dengan baik. Seterusnya ialah cabaran pelaksanaan pendidikan pemulihan. Yang pertama ialah kekurangan guru terlatih. Jadi tidak kesemua sekolah di Malaysia ini mempunyai guru pemulihan khas yang tersendiri. Jadi kekurangan guru terlatih menyebabkan murid yang lemah tidak mendapat bimbingan yang khusus dan sesuai dengan tahap pembelajaran mereka. Jadi guru biasa mungkin tidak mempunyai kemahiran ataupun strategi yang terbaik dalam pengajaran ataupun pembelajaran yang diperlukan untuk menangani keperluan murid pemulihan, sehingga murid tersebut terus ketinggalan. Sebagai contoh, di beberapa sekolah, seorang guru terpaksa mengendalikan 30 murid
termasuklah 5 ataupun 6 murid yang lemah dalam membaca tanpa latihan khas dalam strategi pemulihan. Kesannya, murid lemah tetap berada dalam kelas biasa tanpa bantuan khusus dan dapat meningkatkan risiko mereka gagal menguasai kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Yang kedua ialah infrastruktur dan ruang kelas yang terhad. Jadi, terdapat sekolah yang tiada bilik khas pemulihan itu sendiri. Jadi, tanpa bilik khas ataupun ruang yang sesuai, proses pengajaran pemulihan tidak dapat dijalankan secara kondusif. Guru terpaksa mengajar dalam kelas biasa yang bising dan sesak atau menggunakan sudut terbuka yang kurang privasi. Jadi keadaan ini telah menyukarkan murid menumpukan pemerhatian dan menyukarkan guru menjalankan aktiviti pembelajaran yang interaktif. Sebagai contoh, di beberapa sekolah, sesi pemulihan dijalankan di bilik guru atau sudut perpustakaan yang sempit, di mana murid sering terganggu oleh bunyi bising dari kelas yang lain. Kesannya, proses pengajaran terganggu dan tidak kondusif dan dapat mengurangkan keberkesanan pendidikan pemulihan. Yang ketiga ialah saiz terlalu besar. Saiz kelas yang terlalu besar. Jadi, disebabkan saiz kelas yang terlalu besar ni, guru sukar dalam memberikan pemerhatian di antara murid satu sama lain. Apabila bilangan murid yang terlalu ramai, guru tidak mampu memantau dan membimbing setiap murid dengan efektif. Jadi, murid yang lemah ni memerlukan perhatian yang intensif, pengulangan latihan dan bimbingan secara individu untuk membina asas yang kukuh. Jadi saiz kelas yang besar ini menjadikan proses ini hampir mustahil. Sebagai contoh, dalam kelas yang ada 35 orang murid, guru hanya mampu memberi fokus kepada 5 ataupun 10 orang murid sahaja yang paling lemah. Sementara yang lain mendapat pengajaran yang umum sahaja. Sedangkan terdapat murid yang amat memerlukan pengajaran pemulihan tetapi guru tersebut tidak menyedarinya. Kesannya murid lemah tidak dapat diberi bimbingan intensif menyebabkan mereka ketinggalan berterusan dan kemahiran asas mereka tidak berkembang seperti yang sepatutnya. Yang keempat ialah sikap murid dan motivasi yang rendah. Jadi murid sering hilang minat kerana kerap gagal dalam setiap tugasan yang diberikan. Jadi murid yang gagal dalam menghadapi kegagalan ini akan mudah berasa kecewa dan hilang keyakinan diri. Jadi kekurangan motivasi dapat menyebabkan mereka menjadi pasif dalam pembelajaran, enggan mencuba dan cepat putus asa walaupun diberi peluang bimbingan. Jadi sikap ini menjadi cabaran besar dalam melaksanakan pendidikan pemulihan kerana kejayaan amat bergantung dalam kerjasama dan semangat murid. Sebagai contohnya, seorang murid yang selalu tersalah mengajar perkataan asas mula menolak buku latihan dan berkata saya tidak pandai. Jadi guru pemulihan ini perlu mengenal pasti intervensi ataupun pendekatan yang lebih baik untuk mengajar murid yang ada masalah tersebut. Kesannya, murid menjadi pasif, enggan belajar dan perkembangan kemahiran asas mereka terbantut. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Yang pertama ialah saringan standard kebahasaan. Jadi, saringan standard kebahasaan ini dapat menggunakan instrumen penilaian yang seragam di seluruh sekolah di negara. Jadi dengan adanya saringan standard ni, semua murid boleh dinilai menggunakan kaedah yang sama, menjadikan proses pengesanan murid yang memerlukan pendidikan pemulihan ini lebih tepat dan adil. Jadi instrumen ini juga dapat membantu guru dalam mengenal pasti kelemahan spesifik setiap murid, sama ada dalam membaca, menulis ataupun mengira, supaya intervensi dapat dirancang secara lebih sistematik. Sebagai contoh, sekolah-sekolah yang menggunakan ujian saringan literasi dan numerasi ini standard pada awal tahun dan murid yang didapati lemah boleh terus dirujuk ke program pemulihan. Kesannya, pencalonan murid untuk pendidikan pemulihan ini lebih tepat dan adil dan dapat mengurangkan risiko murid yang benar-benar memerlukan bantuan daripada terlepas daripada intervensi tersebut. Yang kedua ialah intervensi bermula seawal prasekolah. Jadi, intervensi ini menjalankan saringan literasi dan numerasi awal untuk murid berumur 5 hingga 6 tahun. Jadi dengan memerlukan intervensi lebih awal, kelemahan asas dalam membaca, menulis dan mengira dapat dikesan sebelum menjadi lebih serius. Intervensi awal ini membolehkan murid dalam membaca asas yang kukuh sebelum memasuki tahun 1.
sekaligus dapat mengurangkan beban pembelajaran mereka pada peringkat sekolah rendah. Sebagai contoh, murid bersekolah dapat menjalani ujian pengenalan huruf, sebutan vokal dan pengenalan angka. Murid yang lemah diberi aktiviti pemulihan seperti permainan fonik dan latihan nombor secara seronok. Kesannya perkara ini dapat mencegah kelemahan asas menjadi lebih serius dan murid lebih bersedia menghadapi pembelajaran tahun 1 dengan keyakinan dan kemahiran yang mencukupi. Ialah latihan profesional guru. Jadi kursus pedagogi pemulihan dijalankan secara berkala untuk guru. Jadi latihan profesional membolehkan guru memahami strategi pengajaran yang sesuai untuk murid pemulihan, termasuklah teknik fonik, manipulatif matematik dan penggunaan bahan bantu interaktif. Jadi guru yang terlatih dapat menyesuaikan pengajaran mengikut tahap dan keperluan setiap murid dan menjadikan intervensi lebih berkesan. Sebagai contoh, guru yang mengikuti kursus 2 hingga 3 kali pada satu tahun tentang pengajaran membaca awal atau pemulihan numerasi dan membawa pulang bahan latihan serta kaedah baru untuk diaplikasikan di dalam kelas. Kesannya, intervensi ini lebih berkualiti, berkesan dan memberi impak positif kepada pencapaian murid. Kesimpulannya, pendidikan pemulihan memainkan peranan penting dalam memastikan murid yang lemah dalam asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Walaupun terdapat pelbagai cabaran seperti kekurangan guru, kekurangan bahan bacaan dan intervensi yang lambat, langkah penambahbaikan seperti saringan awal, latihan guru dan penlibatan ibu bapa dapat meningkatkan keberkesanan program. Dengan pelaksanaan yang teratur dan menyeluruh, pendidikan pemulihan dapat membantu membina keyakinan murid serta mengurangkan jurang pencapaian dalam pendidikan. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan untuk membuat pembentangan ini. Rujukan pertama ialah faktor kececeran murid-murid program pemulihan khas sekolah rendah di Malaysia. Yang kedua ialah remedial education teachers competencies for differentiated pedagogy, systematic lecturer review, international journal. Yang ketiga ialah emosi dan faktor mempengaruhi murid pemulihan khas sekolah rendah. Yang keempat ialah tahap pengetahuan, penerimaan, kesediaan dan amalan pengajaran guru pemulihan khas terhadap pengajaran terbeza. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.